Saya rasa ada satu perkara yang perlu juga kita bincang tentang kes Sam Keting. Bukan berkaitan Sam Keting, tapi dalam membaca kenyataan-kenyataan netizen, saya mendapati ada persoalan perundangan yang ditampilkan dan satu persoalan yang baik. Satunya itulah saya nak tinggal Sam Keting tu, saya nak pergi kepada satu contoh. Minta maaf. Tak ada masalah. Bulan puasa kita faham. Ada yang bagi pelbagai contoh. Budak terjun jatuh bangunan. Ibu bapa didakwa dengan kecuaian. Kenapa pula mereka kata dalam isu dalam kes Sam Keting ini ibu bapa pula tidak dituduh di atas kecuaian? Itu soalan pertama saya tentang kecuaian itu, Haji. Silakan, Haji. Baik, itu satu soalan yang memang saya pun baca dalam komen-komen netizen, dan itu satu soalan yang baik sebenarnya. Baik untuk rakyat faham. Sebenarnya sejak wujudnya Akta Kanak-Kanak tahun 2001, maka telah diletakkan beberapa tanggungjawab kepada ibu bapa berkaitan anak-anak bawah umur. Dan perkara ini kita akan bincangkan dengan lebih mendalam bila kita sentuh kes Bella. Secara khususnya terdapatlah satu section yang dipanggil Section 31 dalam kurungan 1 yang mengatakan sekiranya ibu bapa atau penjaga mengabaikan tau, bukannya memukul, mengabaikan, buat dek je dalam bahasa muda. Dia tahu dia penjaga, dia buat dek, mengabaikan, menganiaya ataupun membuat pencederaan fizikal dan emosi, maka dia boleh didapati bersalah di bawah section tersebut, dan hukumannya sebenarnya agak tinggi. Maksima adalah 20 tahun penjara. Wow. Dan denda maksima adalah RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi ada section dia di mana ibu bapa dipertanggungjawabkan, sebab anak adalah hak negara. Memanglah anak tu hasil daripada perkahwinan dan hubungan suami isteri, makna kata anak keluarga itu. Tapi anak setiap negara itu adalah anak negara, mereka adalah masa depan negara. Jadi dalam apa keadaan sekalipun, ibu bapa pun bertanggungjawab untuk menentukan keselamatan anak-anak mereka tidak terdedah kepada risiko keselamatan. Dan terutamanya kalau ibu bapa atau penjaga yang terlibat dalam mendedahkan anak-anak itu kepada risiko, terlibat dalam mendedahkan, sama ada dia abai, dia cuai, dia aniaya ataupun dia sendiri yang buat, maka disitulah maka menjadi intipati jenayah. Now, balik kepada isu 8 remaja yang meninggal, dan terdapat untuk pengetahuan para penonton, bukan 8 remaja saja yang meninggal. Beberapa orang cedera. Ada beberapa lagi yang selamat. Jadi terdapat, saya percaya dalam lingkungan 20 orang muda. Alhamdulillah yang lain selamat. Ya. Tapi pokoknya di sini yang rakyat tanya, bagaimanakah remaja-remaja ini yang dipercayai umur 12 hingga 16 berada di kawasan itu jam 3 pagi? Adakah ianya boleh dikatakan suatu pengabaian di tahap ibu bapa ataupun penjaga mereka yang telah mendedahkan mereka kerana kawasan itu adalah highway kepada masalah fizikal? Now, perkara itu adalah berbeza daripada kes Sam Keting. Berbeza. Sebab itu adalah dua perkara berbeza dalam satu keadaan. Apa yang Sam Keting buat, adakah beliau cuai dalam membawa kenderaan dengan bahaya mengakibatkan kematian 8 orang? Itu satu kes yang dituduh di mahkamah dan kini menanti rayuan. Tapi berkaitan ibu bapa ini pun, kalaulah mereka tu dipercayai telah melakukan pengabaian yang melampau dan boleh didapati bersalah dalam fahaman pihak pendakwa raya, maka mereka akan dituduh secara berasingan. Dan itu tidak menjejaskan kes Sam Keting. Kes Sam Keting tidak menjejaskan kes itu. Orang akan tanya secara susulan, jadi kenapa tak dituduh pula? Kalau awak tanya kenapa tak dituduh, awak mengandaikan kononnya ibu bapa itu telah melakukan pengabaian yang melampau. Bukankah itu siasatan pihak polis? Bukankah kita menyatakan bahawa kejadian berlaku pada 18 Februari tahun 2017? Sam Keting dituduh lebih setahun selepas itu. Dan dalam pada masa yang sama, pihak polis bukan saja siasat kes Sam Keting, telah juga menyiasat latar belakang bagaimana budak-budak itu berada di situ di bawah Akta Kanak-Kanak semestinya. Tapi dalam kebijaksanaan, pihak pendakwa raya mendapati bukti mungkin tidak mencukupi untuk mengatakan pada 3 pagi
ibu bapa itu buka pintu kononnya. Mm-mm. Atau halau anak tu keluar kerana nakal di rumah. Mungkin ibu bapa pun telah semak dan mendapati anak-anak semua berada di rumah, kunci pintu dan tidur. Dan tidak tahu bagaimana pukul 3 pagi mereka berada. Adakah dalam setiap keadaan anak-anak membuat tindakan nakal yang membahayakan dirinya boleh dipersalahkan ibu bapa? Tidak. Itu rakyat kena faham. Jadi disitulah besar kemungkinan untuk memperjelaskan perundangan, saya perlu juga membuat andaian perundangan. Besar kemungkinan pihak berkuasa yang menyiasat telah mendapati intipati yang perlu untuk mengatakan bahawa mana-mana satu daripada 8 orang yang meninggal dunia dan yang lain telah tidak cuai ibu bapa. Tetapi jenayah tidak mempunyai had masa. Kalau misal kata pihak pendakwa raya ingin buka balik fail tersebut sama ada terhadap kesemua ibu bapa ataupun mana-mana satu atau dua ibu bapa yang mungkin ada keterangan baru daripada pihak lain mengatakan, contohlah ya, ni jangan salah faham, sebagai contoh, tiba-tiba seorang budak yang selamat kini berani, sebenarnya saya ke situ sebab pada malam itu saya dihalau keluar oleh bapa saya. Pada masa itu dah 2:30 pagi. Saya minta tolong masuk tapi dia tak. Tidur di luar. Dan masa itu saya nampak anak kawan saya keluar dengan basikal, saya ikut dia. Kalau itu ceritanya, kalau maka mungkin ibu bapa itu akan disiasat lanjut. Untuk mengetahui bagaimanakah seorang ibu bapa sebagai penjaga anak, walaupun marah, walaupun nak ada hak menghukum anak-anak, boleh suruh dia keluar pada 2 pagi. Bukan soal pergi dengan basikal saja. Mungkin budak itu boleh dikidnap. Mungkin budak itu boleh diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pernah berlaku di negara-negara lain perkara itu. Dan begitu juga pernah berlaku di negara kita. Jadi tertakluk kepada fakta. Sahaja kalau anak berada di suatu tempat yang membahayakan, tidak semestinya ianya bermaksud dari segi perundangan bahawa ibu bapa atau penjaganya semestinya bersalah. Tapi itu adalah antara perkara yang wajar disiasat. Dan saya percaya telah disiasat. Dan masih boleh disiasat kalau belum disudahkan siasatan. Kita serahkan kepada pihak berkuasa. Tapi itu tidak bermakna bahawa kes Sam Keting menjadi pembelaan mutlak. Dan begitu juga apa yang Sam Keting buat, kalau dia bersalah, tidak bermakna menjadi pembelaan mutlak kepada ibu bapa yang cuai ataupun yang abai tanggungjawab. So, saya harap rakyat boleh faham. Untuk menyudahkan perkara ini, saya bagi contoh. Sementara kita duduk bersembang berbincang ni, tiba-tiba ada pemuda, seorang remaja masuk. Dia nampak lampu di tempat kita. Dia ingat ada peluang dia nak curi. Dia masuk. Saudara Fadli lebih besar pada saya, dapat tangkap dia. Tapi saya nak tunjuk hero, saya pergi ambil pisau kat pantry di luar, saya tetak dia. 2 jenayah di situ. Macam kes Sam Keting dengan basikal lajak. Satu, budak itu telah membuat ceroboh dan mungkin masuk untuk cubaan mencuri. Itu boleh dituduh di mahkamah walaupun dia ditetak. Dan yang kedua, saya, adakah perlu saya meletak dia sedangkan dia telah ditahan oleh saudara Fadli? Dah pegang dah tali gerak. Budak tu pun macam cicak kubing macam saya pun. Jadi itu rakyat kena faham. Tak semestinya satu perkara yang berlaku cuma satu pihak yang bersalah. Dua-dua pihak boleh bersalah. Dengar contoh yang cukup menarik. Sebab itulah saya suka ada program bersama dengan seorang peguam senior yang cukup syarat dengan pengalaman. Cukup menarik. Kejadiannya satu kes. Tapi ada 2 kemungkinan berbeza. Ya, perundangan. Dari sudut perundangan. Satu nak mencuri, okeylah dia kena tuduh mencuri. Yang satu lagi pergi kata pungkok pergi tetak, itu pun berbeza dengan yang dia curi. 2 pertuduhan berbeza. Okey, itu saya nak cari pisau pun saya tak reti kat pantry tu tak boleh. Itu cerita 2 pihak. Sana sini. Macam tu jugalah yang pendukung kononnya keadilan. Pada Sam Keting kata mak bapak wajib didakwa demi keadilan kepada Sam Keting. Begitu juga dengan pihak mak bapak ni pun kena jatuh hukum yang berat ke atas Sam Keting kerana kematian 8 anak-anak mereka. Kalau tanya soalan bodoh yang saya kadang-kadang duk terima, saya kata soalan bodoh kerana saya pun tak tahu nak jawab. Dia orang tanya saya pula, siapa pula nak tuntut keadilan untuk 8 orang yang telah pergi meninggalkan.
Baik, sebenarnya sekarang ini apa yang berlaku di mahkamah adalah pembelaan ataupun tuntutan hak mangsa yang telah meninggal. Sebab itu saya nyatakan daripada awal tadi, pihak pendakwa raya dan pihak berkuasa adalah penjaga keadilan masyarakat sejagat. Apabila kes jenayah dibawa di mahkamah, ianya adalah mewakilkan rakyat, mewakilkan mangsa. Satu rakyat kena faham, remaja-remaja ini tidak perlu diwakili peguam. Sebab yang membawa kes jenayah adalah pendakwa raya. Pegawai-pegawai pendakwa raya dari pejabat pendakwa raya Putrajaya, dan di sini daripada pejabat pendakwaan negeri Johor yang hadir untuk melakukan pendakwaan mewakili masyarakat, mewakili mangsa dan keluarga mangsa. Kalau ada mana-mana keluarga nak misal kata nak lantik peguam, peguam itu cuma boleh hadir sebagai peguam pemerhati saja. Dia tidak boleh memainkan peranan dalam kes jenayah. Itu rakyat kena faham. Rakyat nak kata kenapa mereka tiada peguam tapi Sam Keting ada peguam. Sam Keting dituduh. Dia ada hak untuk membela diri. Peguam wajib bila dia tampilkan dengan mana-mana anak guam, wajib untuk membela di sisi proses perundangannya. Apakah fakta-faktanya, apakah prinsip-prinsipnya. Tapi untuk melengkapkan, maksudnya jangan terkejut bila baca kenapa 8 yang meninggal tapi tak ada seorang peguam pun, sebab mereka tidak perlu diwakili. Mereka sudah diwakili oleh pejabat pendakwa raya negeri Johor Darul Takzim. Okey, cukup. Pasal ada lagi tajuk yang menarik untuk